warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semua anak-anak didik Ustazah di luar sana telah bersedia untuk belajar. Okey, kita akan belajar hari ini dalam bidang hadis insya-Allah. Pelajaran yang ke-12, tajuk Jihad dalam Islam. Okey. Marilah kita membaca hadis bersama-sama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala qala as-salatu ala waqtiha qala summa ayyu qala birrul walidaini qala summa ayyu qala al-jihadu fi sabilillah. Hadis daripada muttafaqun alaih. Terjemahan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan manakah yang paling disukai oleh Allah Taala? Baginda bersabda, solat pada waktunya. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, apakah pula selepas itu? Baginda menjawab, berbakti kepada ibu bapa. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, apakah pula selepas itu? Baginda menjawab, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi, kita dapat simpulkan di sini 3 amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah menunaikan solat pada waktunya. Kerana inilah kemuncak hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah berbakti kepada ibu dan bapa. Ini ialah kemuncak hubungan kita sesama manusia, hubungan manusia sesama manusia. Yang ketiga ialah berjihad dengan mengorbankan harta dan nyawa demi ketinggian agama Islam. Ini pula merupakan amalan yang dapat memastikan kemuliaan umat sentiasa terpelihara. Berdasarkan hadis tadi, berdasarkan hadis yang kita baca, hadis yang kita bacakan terjemahannya, kita dapat tahu dia punya keutamaan, perkara utama yang dinyatakan dalam hadis. Sekarang kita nak lihat apakah jihad. Jihad dari segi bahasa bermaksud mengorbankan diri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari segi istilah, menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk menegakkan agama Islam dan mempertahankannya. Baiklah, sekarang kita bincangkan pula keutamaan dalam jihad. Yang pertama ialah fardu ain. Ketika jihad menjadi hukumnya fardu ain ketika umat Islam ditindas atau negara diserang oleh musuh. Setiap Muslim wajib mempertahankan negara dengan harta dan jiwa raga. Fardu kifayah pula, dalam suasana aman, umat Islam harus bersiap siaga menjaga keamanan negara daripada pencerobohan musuh, kekacauan atau pemberontakan. Kelebihan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mendapat rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala serta ganjaran pahala yang berlipat ganda. Yang kedua, diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dianugerahkan mati syahid. Yang kelima, mendapat nikmat di alam barzakh. Dan antara jihad yang terakhir ialah dimasukkan ke dalam syurga bersama-sama para nabi.
Masya Allah. Jenis-jenis jihad. Yang pertama, jihad menentang musuh Islam, iaitu kita berlawan menentang musuh yang ingin berperang ataupun musuh yang ingin melawan, yang menentang umat Islam. Yang kedua, jihad ilmu, iaitu kita belajar bersungguh-sungguh dan menguasai pelbagai bidang ilmu dengan niat ikhlas untuk beramal dan berbakti kepada umat Islam. Yang ketiga, jihad ekonomi, iaitu kita mencari kekayaan dan berusaha untuk menguasai sistem ekonomi seperti kita menjadi ahli korporat dan kita menguasai ekonomi Islam. Kita tengok apa adab berjihad. Okey, di sini digariskan 4 adab berjihad. Yang pertama, ikhlas, semata-mata untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sanggup berkorban apa sahaja untuk berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, sentiasa beriltizam dan istiqamah dengan perjuangan. Dan yang terakhir, mematuhi arahan dan mempunyai semangat berpasukan. Ini antara adab berjihad. Yang terakhir yang kita nak belajar hari ini ialah mengenai pengajaran hadis. Ada 5 pengajaran hadis yang digariskan di sini untuk sama-sama kita bincangkan. Yang pertama, dimulai dengan pendahuluan, kita hendaklah melakukan amalan yang disukai oleh Allah SWT untuk menjadi umat yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Kedua, umat Islam wajib menunaikan solat pada waktunya supaya menjadi umat yang beradab, berdisiplin dan sentiasa menghargai masa. Ketiga, setiap Muslim wajib berbakti kepada ibu bapa untuk mendapat keredaan Allah SWT dan kebahagiaan hidup. Yang keempat, umat Islam dituntut agar beramal mengikut keutamaan supaya dapat memberikan kesan yang maksimum. Yang terakhir, kita hendaklah mempertahankan negara daripada musuh dan anasir subversif agar negara aman dan damai. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tamat sudah sesi perbincangan kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.